Ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Jadi yang saya muliakan tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pertamanya kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya dekat 22 orang lebih pada malam ni. Jadi saya rasa boleh ada orang yang cakap ke ada apa-apa lah. Maksudnya ada interaksi sama-sama kita tu. Mungkin dia akan lebih meriahkan lagi kita punya perjumpaan kita pada hari ini. Jadi tuan-tuan, perempuan, muslimin, muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pertamanya saya nak ucapkan juga tahniah kepada tuan-tuan dan perempuan. Walaupun secara ada Allah Subhanahu Wa Taala uji kita dengan sedikit kelainan yang dimiliki oleh kita, tetapi saya yakin tuan-tuan, kelainan itu bukanlah bermakna kelemahan. Kelainan itu adalah satu kekuatan sebenarnya yang ada dekat kita. Banyak orang, guru-guru saya di Mesir, saya belajar di Mesir, beberapa orang guru-guru saya juga adalah orang yang di kalangan orang yang tak boleh melihat lah, buta lah. Antaranya Syekh saya, Syekh Fathi juga adalah orang yang buta. Dan tapi hebatnya buta-buta dia tu, tuan-tuan dengar ke suara saya ni? Saya cakap, kalau tak dengar beritahu je tak apa. Kan guru saya tu dia jelas. Alhamdulillah. Guru saya tu dia mengajak di kelas. Kadang-kadang kami sampai lambat sikit lah. Dia dah masuk kelas ke. Kami salam dengan dia. Tapi hebatnya dia, bila dia salam dengan kami, dia tahu dah kami ni dari negara mana. Benda ni bukan kami dah lama dah kelas dengan dia. Pertama kali kelas dengan dia, dia kata dekat kami, bila kami salamnya, dia kata, "Anta min Malaysia?" Dia kata, "Hang daripada Malaysia?" Dia kata, "Anta Indonesia." Dia kata, "Hang orang Indonesia." Dia salam dia tahu dah. Karamah Allah bagi. Walaupun mata dia tak nampak, tetapi mata hati dia sangat jelas dan sangat luar biasa. Bahkan yang lebih ajaibnya, kadang-kadang dia tahu. Masa kita duduk jalan, mata lah tengok sini, tengok sana. Dia kata, dia panggil Muhammad, kalau hang nak mai, hang tolong jaga mata, jangan tengok mata macam tu. Yalah dia tahu, hang jangan duduk jeling-jeling awet Arab tu, nak mai kelas ni apa semua. Allah bagi karamah pada dia luar biasa. Banyaklah kita rasa syekh-syekh di Mesir tu yang Allah Subhanahu Wa Taala tarik mata daripada diri dia, tapi Allah cerahkan lebih besar lagi adalah mata hati dia. Jadi tuan-tuan, perempuan muslimin rahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebenarnya saya nak bawa tuan-tuan dan perempuan ni bersama-sama dengan saya pada malam ni untuk sedikit perkongsian sebelum kita nak masuk kitab kita pada kitab hadis 40 kita ni. Jadi saya nak bagi tahu sikit dekat tuan-tuan, kita yang Allah Subhanahu Wa Taala lahirkan kita ni, yang kelainan upaya kemampuan kita ni ada di kalangan kita yang mata dia tak apa jelas dan sebenarnya orang kita bahasakan di sini OKU lah, kita katakan dalam bahasa mak cakap tuan-tuan. Orang-orang ni sebenarnya ada tempat yang besar di dalam Islam. Dalam Islam ni ada banyak tempat-tempat yang istimewa untuk mereka. Contoh saya bagi tahu tuan-tuan, apa yang berlaku kepada seorang sahabat. Ada sahabat Nabi SAW yang buta, tapi Nabi tak biak dia. Nabi highlight dia, Nabi letak dia di tempat yang tinggi. Ketika dia awal-awal nak masuk Islam, nama dia Abdullah ibnu Umi Maktum. Abdullah ibnu Umi Maktum ni di sahabat Nabi SAW yang dia buta. Yang hebatnya dia ni, ketika dia awal-awal nak masuk dalam Islam, dia mai dekat Nabi. Ketika tu, Nabi SAW sedang melihat pasaran dakwah pada orang-orang pembesar-pembesar Quraisy ketika tu. Biasanya, pembesar-pembesar Quraisy ni, bila mereka dah terima Islam, pada pandangan Nabi SAW, apa yang boleh berlaku adalah lebih ramai yang boleh terima Islam. Datang Abdullah ibnu Umi Maktum, dia mai betul-betul timing yang Nabi macam duk nampak ada satu, macam kita kata duk pancing ikan lah. Ikan tu sikit lagi nak dapat dah.
Ada member main sembang dengan kita pula. Allah, tuan-tuan, kalau pernah pi pancing, bara orang Pulau Pinang kata hot FM tu. Hai, aku sikit lagi nak dapat dah. Macam kita nak memburu lah tuan-tuan kan. Kita nak tembak rusa ke lah, sedang ke nak tembak lah. Kata member tu, Assalamualaikum, Bahan, Allah, masalli ala sini. Dia tu belah dah lah. Geram betul lah aku dengan dia ni. Macam tu lah cerita dia lebih kurang. Nabi nak dapat dah sikit lagi dah. Ajarkan aku Islam, ajarkan aku. Nabi SAW berpaling muka daripada dia buat muka malas gitulah. Perbuatan ini ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran melalui surah Abasa wa Tawalla. Tahu kan ayat tu? Auzubillahi minasyaitonirrajim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yadzakka. Kata Allah Subhanahu wa taala, bermasam muka wa tawalla dan berpaling an ja'ahul a'ma, ketika datang orang yang buta kepada kamu. Siapa dia buta? Disebut secara direct dalam Al-Quran. Nama dia adalah Sayyidina Abdullah ibnu Maktum, Ummi Maktum, sahabat Nabi SAW. Tuan-tuan muslimin rahmati oleh Allah, Dr. Muhammad Sarbashi menyebut setelah mana baginda Nabi SAW menerima teguran direct terus daripada Allah berkaitan dengan Abdullah ibnu Ummi Maktum ini, maka lepas tu Nabi layan dia, Nabi sembang dengan dia. Maknanya Nabi lebih mesra dengan dia lebih daripada awal-awal tadi tu. Maknanya Islam tidak pernah meminggirkan golongan ini. Kisah ini tuan-tuan ada dalam satu kitab yang ditulis oleh Syekh Salah Abdul Fattah Al-Khalidi. Tajuk dia adalah Itabur Rasul fil Quran. Beberapa teguran Allah kepada Rasul dalam Al-Quran. Antaranya teguran ni adalah berkaitan dengan kisah Abdullah ibnu Ummi Maktum. Kata ulama, sepatutnya Nabi SAW tak cerita dekat kita benda ni. Sebab apa Nabi tak cerita? Sebab benda tu melibatkan maruah Rasulullah. Maksudnya bila kita baca Quran, kita tahu Nabi pernah buat silap macam tu dengan Abdullah bin Ummi Maktum. Kalau ikut kita lah tuan-tuan kan, patutnya Nabi tak cerita dekat kita tau. Nabi diam-diam, Nabi tak abang kat orang. Malulah aku, orang tahu nanti aku duk buat macam ni. Segan aku nanti orang tahu. Katanya Nabi SAW. Tapi Nabi tak cakap lah tuan-tuan. Nabi panggil sahabat. Nabi tahu risiko bila bagi tahu dekat orang. Kalau tidak, Nabi dengan Abdullah bin Ummi Maktum saja tahu. Tapi sekarang ni, setelah Nabi SAW habaq macam tu, semua orang pakat tahulah apa yang berlaku kepada Rasulullah SAW. Tapi tuan-tuan yang muslimin rahmati oleh Allah, bila kita tahu kisah ni, kata Nabi ni ada satu mistake yang Nabi buat, kesalahan yang Nabi buat ni, ada tak kita memandang serong pada Rasulullah? Kita kata, apalah Nabi ni, orang buta main buat tak layan kat dia. Hai, tak. Kita tak cakap macam tu. Bahkan bila seorang pemimpin mendedahkan atau bagi tahu ini kesalahan aku dan Nabi tak ulang dah benda tu, bila kita baca ayat ni, kita tak rasa Nabi ni satu orang yang salah. Bahkan kita rasa seronok dan kita rasa bangga dan kita rasa hebatnya Nabi aku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan muslimin rahmati oleh Allah, nak habaq kata Islam tidak pernah meminggirkan golongan-golongan orang yang buta, orang yang OKU dan sebagainya. Ada satu ruang yang sangat besar dalam Islam. Bukti yang kedua adalah bukti yang menunjukkan bahawa Abdullah ibnu Ummi Maktum, apabila dia diterima oleh Nabi SAW dalam Islam, Nabi tak biak dia, Nabi tak tinggalkan dia. Nabi SAW bagi satu benda besar pada dia. Siapa dia tuan-tuan? Dia adalah min ihda muadzin Rasulullah SAW. Dia adalah salah seorang daripada muazzin Rasulullah.
Allahu Akbar. Tukang azan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Um, Dua orang lah. Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu, apabila dia sedang azan, apa nama dia, Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu, dia ni muazzin Rasulullah yang pertama. Muazzin kedua adalah Sayyidina Abdullah ibnu Ummi Maktum radhiyallahu anhu. Dan kata Nabi SAW ketika bulan puasa, zaman Nabi azan 2 kali subuh. Macam kami di Pulau Pinang ni lah. Kalau tuan-tuan yang ramai-ramai yang ada di orang Pulau Pinang, tuan-tuan tahulah, kami azan 2 kali. Mereka kata Pulau Pinang ni ditakbir oleh orang bukan Islam. Itu backbeat kat mereka lah. Kami, pejabat mufti semua dah lama lah tuan-tuan lah. Kita azan subuh 2 kali. Pertama, setengah jam sebelum subuh sekali, selepas subuh pula. Masuk waktu subuh yang original sekali, setengah jam sebelum subuh sekali. Jadi kalau tuan-tuan dengar ada orang bagi tahu di Pulau Pinang tak boleh azan, fakta tu tak betul. Yang tak betul, kita abang lah tak betul. Yang betul, kita abang lah betul. Jangan takut tuan-tuan. Tuan-tuan boleh main Pulau Pinang, insya-Allah boleh azan semua. Masjid-masjid semua macam biasa je, insya-Allah. Kami ni masih boleh azan lagi. Kuliah-kuliah semua okey, tak ada masalah. Jadi tuan-tuan muslimin rahmati oleh Allah, Abdullah ibn Ummi Maktum bila dia terima masuk Islam, Nabi jadikan dia sebagai muazzin. Zaman Nabi azan 2 kali. Sebab tu Nabi kata, masa hampa dengar apa? Dengar Sayyidina Abdullah ibn Ummi Maktum azan, masa tu hampa boleh makan lagi. Hampa jangan makan bila Sayyidina Bilal azan. Kerana Sayyidina Bilal dia azan betul subuh. Abdullah ibn Ummi Maktum dia azan setengah jam, dia azan awal. Maksudnya nak gerak orang, nak balik dia lah. Maklumlah subuh ni tuan-tuan dah. Bangun, nak bangkit, pergi tandai, gedebak yang ni pelan-pelan apa semua. Dia makan masa. Dia tak macam Zuhur. Kita boleh capai kopiah dengan kunci motor, lompat atas kuda kita, motor kita. Boleh belah terus main semang. Yang ni subuh. Subuh ni dia makan masa sikit. Tak apa. Nabi SAW bagi Abdullah ibn Ummi Maktum jawatan. Maknanya dia OKU. Dia buta. Tapi Nabi SAW bagi jawatan pada dia. Nak abang kata, Islam satu agama yang meraihkan semua jadi manusia. Kerana Islam tak tengok luaran. Islam tuan-tuan, dia tak tengoklah. Innallaha la yanzuru ila suwarikum. Allah Subhanahu wa ta'ala tak pernah tengok pada rupa paras luaran kamu. Tak. Okay. Putih ke koko ke kelabu ke tak iram. Yang penting adalah takwa pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang itulah yang menjadi nilai kepada nilai kepada kita. Jadi tuan-tuan muslimin rahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, lagi benda-benda yang diraihkan untuk orang OKU di dalam Islam sebagai muqaddimah pada malam ni adalah baginda Nabi SAW arahkan, kalau kamu jadi imam, sekiranya ada orang jadi imam di kalangan kamu, dan hendaklah dia ringankan sembahyang dia. Kerana apa? Kerana ada yang sakit, ada yang lemah. Jika salah seorang daripada kamu solat bersendirian, maka hendaklah dia memanjangkan mengikut kadar apa yang disukai oleh hatinya. Kita bila jadi imam, tuan-tuan dan perempuan, tidak disunatkan kita terlalu panjang bacaan kita. Kerana Nabi kata, ada orang di belakang lemah, ada orang belakang tu yang dia memerlukan kita. Kadang-kadang dia singgah semayang. Allah, lamanya Tok Imam tu jadi imam. Al-Baqarah dia baca dalam semayang maghrib dengan semayang isyak. Jenuh kawan tu tunggu. Isteri dia tunggu dalam kereta, berhenti nak pergi beli susu anak, tak boleh beli, kedai tutup sebab Tok Imam baca panjang sangat. Jangan baca panjang sangat kalau kita jadi Tok Imam. Maka
ada waktu, ada masa dia yang kita boleh perkenalkan Islam pada orang dengan cara apa? Dengan memudahkan orang ketiga. Maknanya, Nabi SAW meraihkan golongan-golongan yang lemah. Golongan yang sakit, golongan yang kelainan upaya OKU dan sebagainya. Kerana mereka ini ada kedudukan yang besar dalam Islam. Dan juga Nabi SAW sebut dalam sebuah hadis yang lain, ganjaran suruh orang buat baik pada orang yang lemah. Kata Abu Zar radhiyallahu anhu, wahai Nabi SAW, orang kaya ni telah banyak pahala mereka buat. Orang kaya semayang, orang kaya zikir, orang kaya derma untuk perang, macam-macam orang kaya buat. Tapi kami ni orang miskin, kami tak boleh nak buat benda-benda macam tu. Maka kata Nabi SAW, kalau kamu boleh sedekah dengan apa? Menyingkirkan tulang daripada jalan sedekah. Hampa pun boleh buat baik juga dengan apa? Tengok ada benda-benda menghalang jalan, kita ubah benda tu supaya dia jangan duduk dekat dengan kita. Ataupun kamu tunjukkan jalan kat orang. Ada orang tu dia tak tahu jalan, kita tunjuk kat dia. Termasuk juga kata para ahli ulama, mudahkan jalan untuk orang yang buta. Katalah tuan-tuan dan puan nak lintas jalan. Contohnya, kita ambil tangan kawan tu. Kita pimpin dia. Kita kata, abang, kita kata, kak, saya ada kat sebelah kak ni. Saya nak bawa kak jalan. Yang tu bahagian kami lah. Cari pahala dengan bersedekah, dengan membantu orang. Maknanya, Nabi SAW secara halusnya kalau kita nak abang, Nabi tak pernah tinggal golongan-golongan yang kita katakan OKU. Nabi selalu suruh kita buat baik dengan mereka. Selalu suruh buat baik dengan kita. Buat mereka. Sebab tu saya tengok kadang-kadang perbincangan para ahli ulama sehingga boleh atau tidak orang OKU ini kelainan upaya mendapat harta daripada zakat, sama ada dalam bahagian riqab ataupun bahagian fisabilillah, diusahakan supaya boleh juga orang-orang ni, contohnya macam kawan-kawan kita yang duduk di Terengganu, PUZ mereka ni luluskan untuk orang OKU kelainan upaya ni, dia dapat bantuan daripada zakat dan sebagainya. Maknanya Islam ni bukanlah agama yang memandang rendah pada siapa saja. Tapi kalau diri kita hari ni memandang orang lain sama ada dia sempurna atau tak sempurna, maka perangai tu menunjukkan bahawa hati kita tu ada benda tak bersih lah hati kita. Orang yang hati dia bersih, dia tak akan tengok benda-benda ni. Sebab dia tahu semua daripada Allah. Semua daripada Allah. Bukan pilihan kita nak cerah, nak buta tu semua nombor dua. Yang penting, kita dekat diri Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tetap menjadi orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tambahan pula inisiatif tuan-tuan ni. Main kuliah, duduk online, masing-masing duduk apa semua ni. Ada ribuan masalah di kalangan kita. Tapi kita mai juga untuk dekat diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala melalui kuliah-kuliah semua online ni. Alhamdulillah, bagus. Dan juga Nabi SAW marah sangat pada orang-orang yang suka buat naya pada orang-orang OKU ni. Orang yang lemah kelainan upaya ni. Nabi SAW meletakkan level laknat pada orang yang menyusahkan orang-orang kelainan upaya OKU atau orang-orang yang buta terutamanya. Kata Nabi SAW, laknat orang yang cela bapak dia, yang maki bapak dia, yang cela bapak dia, yang saman bapak dia. Terlaknat orang yang maki ibu dia, dia maki mak dia terajang mak dia. Orang ni orang yang dilaknat oleh Allah. Laknatlah orang yang sembelih selain daripada Allah untuk tujuan-tujuan sihir, untuk tujuan-tujuan selain daripada Allah, dilaknat. Laknat juga orang yang mengubah batas tanah. Tanah dia sampai situ je. Dia ubah batas tu bagi besar sikit. Faraid, adik-beradik, daripada buat dah penentuan tanah, lot ni berapa, dia ubah tanah tu. Orang masa buat tanah tu, orang buat siap dah. Dia pergi ubah. Allahu Akbar. Orang ini dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Juga orang laknat yang menggauli binatang. Maknanya dia liwat. Kalau bahasa kita, liwat ke, zina dengan binatang, boleh ke sesuai guna perkataan tu? Dia berzina lah, liwat ke apa dengan binatang. Oh, ni dilaknat oleh Allah. Atau
Laknat orang yang sengaja menyesatkan orang yang buta dari jalan. Seketui Nabi SAW habaq perkataan buta, maknanya orang tu nak lintas jalan, kita buat naya dia. Pergi hantar dia buta, tapi hantar dia ke mana-mana tu. Orang yang buat naya orang yang buta ni, maka Nabi SAW menyebut, dia adalah orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan muslimin rahmati oleh Allah SWT, demikian Islam memandang orang-orang yang buta, terutama macam orang yang hebat macam tuan-tuan ni, adalah orang yang sangat disanjung dan dipuji di dalam syarak. Banyak Nabi SAW highlight perkataan buta dan letak di situ. Orang yang susah letak di situ, kita kena buat baik dengan mereka. Kesemuanya adalah yang diajak oleh agama kita. Dan orang yang buat baik dengan orang yang lemah ni, lemah lah. Lemah dari segi kewangan ke, lemah dari segi semangat ke, lemah dari segi tenaga, lemah dari segi kemampuan untuk melihat dan sebagainya. Kata Nabi SAW, ala turzaquna hal tunsaruna illa bidu'afaikum. Bukankah hampa dibantu oleh Allah kerana orang-orang yang susah di kalangan kamu? Kita tolong orang susah, Allah murahkan rezeki kita. Allah tolong kita. Allah bantu kita. Allah muliakan kita. Maknanya, orang yang tak membantu orang-orang yang lemah, orang yang susah, maka dia tak dapat dibantu oleh Allah SWT. Allah tak layan dia, Allah tak bagi bantuan kat dia, kerana dia tak tolong orang-orang yang lemah. Lemah ni macam-macam lah tuan-tuan lah. Orang miskin, orang susah. Lagi banyak kita tolong orang-orang yang susah, lagi Allah mudah untuk kita. Mudahkanlah. Saya selalu habaq dalam ceramah, parking-parking kat masjid ni, parking-parking OKU kena ada. Macam mana pasar raya ada, kita kena ada juga kemampuan untuk ahli jawatan kuasa masjid buat untuk laluan-laluan orang naik OKU punya laluan. Saya juga habaq kalau boleh untuk ke depan ni, kalau boleh kita nak cadangkan ceramah-ceramah yang ada dekat YouTube, ceramah-ceramah ustaz-ustaz ni, mereka mengorak satu lagi langkah untuk buat apa? Untuk mereka ni sediakan terjemahan untuk orang-orang bisu atau orang pekak kan, yang alih suara tu. Sekarang kita tengok berita yang ada, tapi kita tengok ramai kawan-kawan kita yang OKU ni, terutama yang pekak ni, yang tak boleh dengar ni kan, mereka tak dapat faham. Yang ada subtitle tak apalah. Sebab tu tuan-tuan tengok drama TV3 pun ada subtitle dia. Walaupun dia tulis subtitle dia dalam bahasa Inggeris supaya kita boleh belajar bahasa Inggeris tu, tapi tuan-tuan muslimin rahmati oleh Allah, sebenarnya dia sangat membantu untuk orang-orang yang tak boleh dengar. Dia boleh tengok benda tu. Terutamanya kalau orang tu faham bahasa isyarat yang dia tak boleh dengar, kurang-kurang dia boleh nampak. Dengan fahaman bahasa isyarat tu, banyak benda yang kita boleh faham dan boleh ambil belajar lah. Maksudnya tak ramai lah saya tengok masjid-masjid yang menyediakan kelas-kelas pengajian macam tuan-tuan kelas macam ni kan, kita buat ni kan. Ada tak satu masjid di Malaysia ke? Saya tak tahu lah, saya tanya lah tuan-tuan, dekat tempat tuan-tuan ada tak masjid-masjid yang mereka ni buat kelas khas untuk kita? Atau ada golongan-golongan yang dia pergi ajak macam mana nak baca Quran Braille ke dan sebagainya, tapi perbuatan tu dibuat di masjid. Sedangkan bila kita tengok Nabi SAW letakkan banyak benda-benda yang menghargai golongan OKU ni terutamanya, tapi masjid sebagai tempat yang utama sekali untuk kita ni nak dekat dengan Allah, di masjid tu pula tak ada, kita kata tak ada kemudahan yang tak ada tu. Jadi tuan-tuan puan-puan muslimin rahmati oleh Allah, kalau ada apa-apa tuan-tuan nak share ke, nak bagi tahu ke, nak cadang ke, nak tanya soalan ke, tuan-tuan boleh type sini. Saya rasa dia boleh net situ kan. Tuan-tuan type je tak apa. Saya tengok tadi, kita boleh sambil-sambil jawab, sambil-sambil soal.
dan sambil-sambil boleh jawab soalan tu. Kita apa nama dia lagi Nabi SAW sebut berkaitan dengan seorang lagi sahabat Nabi SAW. Kita cerita sebelum kita nak masuk ke dalam kitab kita hadis 40 tu kan, adalah berkaitan dengan seorang sahabat yang OKU juga, yang tempang kaki dia. Dalam hadis disebut A'waj. A'waj ni orang yang cacat lah, atau kaki dia tu tak tempang lah bahasa kita tu. Dia ni ketika perang Uhud, Sayyidina Ammar bin Jamuh radhiyallahu anhu, ketika dalam peperangan Uhud, Nabi SAW beri keringanan kepada semua orang yang kekurangan bahan nak pergi perang. Nabi kata tak apalah, tak payah masuk. Antara banyak-banyak orang yang Nabi bagi keringanan dan excuse, Nabi SAW juga beri keringanan kepada orang-orang yang kelainan upaya. Contohnya Sayyidina Ammar bin Jamuh radhiyallahu anhu, yang dia tu kaki dia capek lah, orang Pulau Pinang lah. Kita kata capek jalan pun. Jadi dalam keadaan susah nak pergi perang, Nabi kata tak apalah, macam ni lah. Hang tak payah pergi lah. Hang tak payah pergi perang. Aku bagi can lah, bahasa kita kata kan. Aku bagi can, tak payah pergi perang. Saya sebenarnya balik Isra' dan Mi'raj ni tuan-tuan, 10 minit saya cakap 7.55 start tadi tu, sampai 8.5 minit saya cakap je, mikrofon masjid tu terbakar. Allahu Akbar. Time ni lah nak terbakar pun terus tak boleh. Allah. Dah lah, tadi ada rakaman RTM. Saya dengan masjid besar, suara tak ada lah, kena rias, panggil semua orang main dekat cakap gitu ya. Aduh. Jadi suara jadi tak ada tu hari ni. Tadi khutbah Jumaat pun sama juga. Mikrofon masjid tu, ya Allah. Saya kalau pergi ceramah ke pergi khutbah ni tuan-tuan, mikrofon ni dia satu benda yang saya sangat sensitif lah. Tak boleh mikrofon tu dia memang kena spend lah. Tak apa, lebih sikit tak apa. Mikrofon janji mau puas. Orang cakap tu puas, orang dengar pun puas. Ni kalau kita cakap kita nak kena khayal kuat gitu, boleh lah cakap. Tapi macam ni lah, dia jadi cedera. Esok pagi nak kuliah subuh pula. Allahu Akbar. Lepas tu kuliah duha, lepas tu malam. Suara nak guna banyak. Dalam masa yang sama, jadi pula mikrofon jadi tak apa kemas gitu. Jadi tuan-tuan muslimin rahmati Allah Ta'ala, sambung cerita Sayyidina Ammar bin Jamuh radhiyallahu anhu. Sayyidina Ammar bin Jamuh ni, dia pergi jumpa Nabi SAW. Dia kata, wahai Rasulullah, saya nak pergi perang. Nabi kata, tak apalah Sayyidina Ammar, hang baliklah rumah, hang duduklah di rumah hang, bagi can dekat hang, tak payah nak pergi perang. Dia balik rumah dia. Bila dia balik rumah dia, antara orang yang duk perangat dia tahu siapa? Isteri dia. Isteri dia kata, ya ke abang ni, Nabi tak bagi. Ke abang yang takut Nabi perang. Abang ni apa? Isteri dia lah, duk kanan dia, duk perli dia, duk, kalau bahasa kita, duk menganjing dia lah. Dia kata, ya apalah, tak mau pi lah. Sebab, terima kasih. Syafaqallah. Sikit tegak je, tak ada apa. Dia kena minum air kosong banyak tu, dalam 1.5 liter. Lepas tu dia okey sikit lah. Tu. Tak apa. Saya selalu juga tegur dalam Facebook tu, masjid-masjid. Jangan biar mikrofon ni satu benda penting. Kadang-kadang ada ahli jawatan kuasa yang kita tegur dia dengar. Ada hak stubborn, hak tegak. Tak tahulah kalau tuan-tuan yang ada dekat sini pegang masjid, bolehlah ambil iktibar juga. Ada orang kadang-kadang kita abang kat dia, Haji, mic ni tak okey. Dia kata, betul ke Ustaz? Mic tak okey, Tak apa. Nanti kita buat. Nanti kita beritahu balik. Terima kasih Ustaz respon dekat kami. Kami duduk bawah, kadang kami tak tahu. Kami dengar macam okey. Ada setengah AJK yang dia ni, kalau saya di Pulau Pinang, saya selalu kata hantu ayak. Golongan hantu ayak. Tahu hantu ayak? Dia kata, okey. Mikrofon okey. Kami dengar semua elok. Memanglah dengar elok. Cuba hampir cakap setengah jam. Tak henti cakap. Mau demam nanti. Cakap kat orang tu.
Tak apalah, contoh perlu bilang kan. Allahu Akbar. Jadi tuan-tuan muslimin rahmati oleh Allah Ta'ala, isteri dia perli dia. Isteri dia kata, abang ni, konon Nabi tak bagilah apalah, buat cerita pula. Takut abang lah, takut Nabi perang. Oi, orang lelaki ni tuan-tuan, kalau dicabar macam tu, hey, dia punya semangat naik kat, oh isteri duk perli kita tu. Isteri tak, kalau dia cakap kita, tak pun jadi macam semangat sikit lah. Yalah, maruah lelaki lah. Nabi jamuh macam tu lah sahabat Nabi SAW. Dia pergi, dia kata, wahai Rasulullah SAW, saya nak masuk juga perang. Biar saya dengan mati syahid. Biar saya dengan kaki-kaki saya ni, saya nak jalan dengan tempang-tempang dalam syurga. Saya nak jalan. Saya dah semangat sangat dah ni. Maka Nabi SAW kata, tak apalah Ammar, dah kamu pun semangat, jom masuk dalam peperangan pula. Jom masuk dalam medan perang. Betul lah, masuk dalam perang. Sayyidina Ammar bin Jamuh lawan sini, lawan sana. Akhirnya mati syahid dalam peperangan Uhud. Ketika dah habis perang semua, Nabi SAW dan sahabat lalulah tengok mana jenazah Islam, nak ambil, nak ke bumi, nak ambil, nak cari mana sahabat semua. Jumpa jenazah syahidnya Sayyidina Ammar bin Jamuh radhiyallahu anhu. Ambil Sayyidina Ammar bin Jamuh, bubuh atas unta, mereka nak bawa jalan. Pukul. Tarik baby dia sebelah. Duk lena sambil ingat ceramah bapak dia. Sat-sat tangan terangkat sikit. Tahu dia pun ceramah macam saya juga. Baru 8 bulan. Lena kat sebelah tu. Tak diangkat. Saya tengok sana. Sat-sat tengok situ. Sat-sat tengok situ tu. Maka lepas mereka bubuh Sayyidina Ammar bin Jamuh, bubuh atas unta, tarik, unta tak mau jalan. Tarik, unta tak mau gerak. Tampak belakang macam-macam buat, unta duk keras situlah. Maka sahabat Nabi SAW pakatlah pergi jumpa siapa? Pergi jumpa nama dia adalah Nabi SAW. Wahai, betul lah. Wahai Rasulullah SAW, unta hak kami bawa Sayyidina Ammar bin Jamuh ni, dia tak mau jalan. Tak tahu sebab apa dia tak mau jalan. Maka Nabi SAW Nabi kata, panggil isteri dia. Panggil anak-anak dia mai. Maka Nabi tanya, wahai isteri Ammar bin Jamuh, ada tak Ammar bin Jamuh doa apa-apa sebelum dia keluar rumah tadi? Isteri dia kata, ada. Dia doa. Apa dia doa? Allahumma la taruddani ila ahli. Ya Allah, jangan kembalikan aku pada keluarga aku. Maknanya keluar tu memang nak mati syahid lah tu. Katanya semangatnya si Ammar bin Jamuh, yang sahabat yang mulia ni. Maka Nabi SAW kata dekat sahabat, inilah sebab kenapa unta Sayyidina Ammar bin Jamuh dia tak mau jalan. Kerana doanya diterima oleh Allah, walaupun kaki dia OKU, dia tempang, dia tak sempurna, tapi dia orang yang mati syahid. Dia jadi orang yang mulia. Jadi tuan-tuan dan perempuan muslimin rahmati oleh Allah, itu kita kata pujian syarak ke atas orang-orang OKU, kerana semua ni kejadian yang dibuat oleh Allah SWT. Okey. Kita pengajian dengan saya ni, kita akan gunakan kitab Hadis 40. Hadis 40. Hadis 40 ni, saya tak ada satu kitab yang saya nak recommend dekat tuan-tuan. Tuan-tuan dan perempuan, pergi cari je mana-mana kitab Hadis 40 karangan Imam Nawawi, tuan-tuan buat main je. Sebab saya tak baca syarah dia. Kita baca hadis saja. Saya yang akan syarah kat tuan-tuan berkaitan dengan hadis dalam kitab Hadis 40 tu. Jadi kitab ini ditulis oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Imam Nawawi kumpulkan hadis-hadis yang pada pandangan dia
Hadis tu meliputi semua benda yang penting dalam kehidupan. Ada berkaitan fiqh, ada berkaitan keluarga, ada guling-guling dia tu. Tengok takut terbalik katil. Ada berkaitan fiqh, berkaitan kekeluargaan, berkaitan dengan macam-macam lagi lah. Berkaitan dengan semua benda tu. Jadi hadis dia tak 40, lebih ada 42 hadis di dalam kitab tu. Jadi Imam Nawawi rahimahullah ta'ala tulis hadis ni ada semua lebih kurang 42 hadis dalam kitab kita tu. Jadi tuan-tuan dan puan kalau boleh tuan-tuan pergi cari kitab lah, satu kitab. Mana-mana kitab pun tak apa. Jadi kita kalau ada memang ada braille dah Ustaz. Oh, ada braille dah. Betul memang juga. Memang dah braille hadis 42. Nanti kami diawarkan semua kita minta dapatkan semua daripada Persis lah, daripada tuan. Okay, lupa pula. Belum ada tu beli semua yang belum ada boleh dapat daripada Persis lah, daripada persatuan lah. Okay, alhamdulillah. Terima kasih pada persatuan yang sediakan braille untuk kita. Nanti kita baca hadis tu, kita syarah satu-satu berkaitan dengan hadis baginda Nabi SAW. Cumanya tuan-tuan, Imam Nawawi ni saya cerita sikit lah kat tuan-tuan tentang Imam Nawawi. Dia, Allah Ta'ala beri dia karamah luar biasa. Dia meninggal dunia umur dalam 40-an macam tu je. Tetapi Allah bagi kat dia karamah yang sangat luar biasa. Dia termasuk dalam golongan ulama yang azib. Azib ni seorang lah. Kalau jamak dia uzab. Uzab tu adalah ulama-ulama yang tak sempat untuk kahwin. Bukan tak mau kahwin. Tak sempat. Tapi hebat Imam Nawawi. Dia meninggal umur 42. 40-an lah dia meninggal. Tetapi jumlah kitab yang dia karang dengan nisbah umur dia sangat tak logik. Seolah-olah sejak daripada dia beranak dia mula tulis kitab dah. Satu hari dia kena tulis 12 disiplin ilmu baru boleh capai dengan al-azkarnya, dengan riyadhus solihinnya, dengan raudhah talibinnya, dengan majmuk syarah muazzabnya, dengan syarah muslimnya. Banyak kitab hak dia karang tu. Tak padan dengan umur dia 40 meninggal tu. Kita tak boleh imagine macam mana dia mula tulis kitab apa semua ni. Dia memang pada kecil lagi kawan-kawan dia duk main, dia tak ada dah. Dia jiwa baca Quran, dia jiwa kitab, dia jiwa mengaji. Allah pilih dia. Satu yang saya kagum tentang Imam Nawawi, tuan-tuan tahu, di dalam kitab Majmu', syarah pada kitab Muhazzab Fiqh Syafi'i, Imam Nawawi ada tulis berkaitan dengan haid saja lebih kurang 20 muka surat lebih. Padahal hebat Imam Nawawi, dia tak pernah kahwin. Dia boleh syarah bab haid dengan darah tu, dengan semua benda lengkap hukum hakam. Keluar awal, keluar lambat, berhenti awal. Dia lebih istihadah macam mana. Lengkap dalam majmuk syarah muazzab. Padahal dia satu isteri pun tak ada. Kita kadang-kadang dah kahwin dah, kita pun tak tahu. Isteri main tanya dekat suami, abang ni boleh tak ni semayang macam ni? Suami dia kata, aku tak tahu hampa main pasal, hampa main darah, hampa sendiri belajar, apa sendiri. Dia tak, la ilaha illallah. Tu kan isteri yang, dia kata hampa main pasal, aku bukan ada darah. Yang tu suami King Kong nama dia. Patutnya dia tahulah sikit hukum hakam. Dia nak belajar bab haid ni, kalau hang tak kahwin sunat belajar lah. Tapi kalau hang dah kahwin, hang wajib belajar bab haid. Sebab anak ajak anak, baru anak tak boleh tipu. Hai boleh semayang tak ni? Tak boleh ayah. Esok tak boleh ayah. Tak boleh ayah. Ayah dia dah amat ni. Berapa hari yang tak boleh semayang? Dah lebih 15 hari dah ni. Paling lama tak boleh semayang 15 hari. Darah duk keluar lagi. Darah mana? Darah apa darah ni? Tengok ni, darah ni duk keluar ni. Darah keluar kot telinga, dia tak semayang. La ilaha illallah. Darah keluar kot telinga, hang kena semayang. Tak. Siapa ajak hang tak payah semayang? Mak yang ajak tak payah semayang. Mak dia keluar dengan dapur, duk masak dengan periuk-periuk semua main. Mujaklah dia tu 20 hari tak semayang. Mak dulu 6 bulan tak semayang. La ilaha illallah. Dia baru tahu isteri dia pun SpongeBob kok. Jadi tak semayang. Hey, darah keluar. Darah ni untuk orang perempuan. Darah untuk orang perempuan, kalau keluar melalui faraj, darah tu maknanya dia sihat. Mana-mana lokasi yang orang perempuan keluar darah selain daripada faraj, dia tak sihat.
Keluar darah kat sini, tak sihat. Kat sini tak sihat. Kat telinga tak sihat. Tapi keluar darah kat Faraz, okey. Tapi kalau tak keluar darah kat Faraz, yang tu tak sihat nama dia. Orang lelaki, dia lain cerita. Jadi ada banyak benda hukum hakam. Wih, tak tahulah ni. Tak apa, tuan-tuan. Kita pelan-pelan kita belajar. Nanti dalam kelas kita, ada soalan, pakak-pakak boleh tanya. InsyaAllah. Cuma saya nak bagi tahu tuan-tuan, Imam Nawawi, karamah dia ada orang sakit mai jumpa dia. Wahai Imam, doalah kat aku. Dia kata, aku tak pandai doa-doa ni. Tak apalah nak hajat orang. Doa tak kepala dia, baca Fatihah. Dia kata, beratus orang tabib dah aku jumpa, tak jadi kerja, sakit aku. Imam Nawawi letak atas kepala, baca Fatihah. Fatihah dia nak habis. Aku rasa sakit tu kurang. Hilang. Waladdallin. Habis dia baca, sakit tu terus hilang ke bumi. Aku sihat dah. Aku tak pernah jumpa orang situ. Karamah Imam Nawawi ni luar biasa. Di Dimash, di masjid dia, kata orang yang jaga masjid dia tu, dia kata, Imam Nawawi, setiap hari lepas isyak, dia akan main kat aku. Dia akan kata kat aku, jom kita pergi Mekah, dia kata. Masa tu duduk di Syria. Aku tak pernah cakap apa. Aku kata, bolehlah Imam, jom. Imam akan pegang tangan aku, lebih kurang 20 langkah. Aku langkah, aku dah sampai di hadapan Masjidil Haram. Aku pun tak kata apa, dia pun tak kata apa. Kami di semayang. Habis semayang semua, Imam Nawawi mai. Imam Nawawi tanya, anak duduk sini ke sampai musim haji? Ataupun nak balik? Dia kata, tak apalah, jom kita balik. Imam Nawawi pegang aku beberapa langkah. Kami jalan. Seketika aku sedang jalan itu, aku sedang berada balik di masjid aku hak malam tadi tu. Aku balik di rumah. Demikian itulah tiap-tiap malam berlaku. Imam Nawawi kata, jangan cerita karamah ni dekat orang. Hang diam saja. Orang dulu tuan-tuan, dia ada kelebihan, dia tak cerita ke orang. Kita hari ni tuan-tuan, tak apa-apa kelebihan kita semua, duk abang kat orang kata, aku hebat, boleh buat ni, aku hebat. Orang duk cerita tu, sebenarnya tak hebat. Imam Nawawi, selepas dia meninggal dunia, baru khadam kat masjid dia cerita. Sebenarnya untuk pengetahuan apa, sekian lama karamah aku akan pergi Masjidil Haram. Sekarang aku tak boleh pergi dah. Imam Nawawi dah tak ada dah. Demikian hebatnya pengarang kitab yang kita nak baca ni. Jadi insya-Allah pada siri-siri akan datang, dia pun tengok masa dah 10:22 dah. Jadi insya-Allah pada siri-siri akan datang nanti kita akan mengaji kitab kita lah. Lepas kita mengaji tu saya ada soalan. Saya suka interaksi dua hala, cakap, sembang. Kalau saya cakap seorang je boleh juga, tapi taklah berapa syok. Kita sembang-sembang, kita santai je tuan-tuan. Tuan-tuan nampak je saya janggut banyak ni macam garang King Kong nak gigit orang. Jangan takut. Saya okey je. Untuk boleh buat bincang saya. Saya tak ada masalah apa pun. Boleh nah? Okey, insya-Allah. Saya tengok anak-anak pun duk terjang pintu dah. Pakat nak masuk lena dah dalam bilik ni. Jadi, tu sahaja insya-Allah. Saya serahkan kembali majlis kita kepada siapa yang buka majlis tadi tu. Saya tak ingat dah. Hadza billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. InsyaAllah. So Ustaz nak buka soalan kan macam mana sekarang ni? Nak buka soalan satu dua soalan ke ataupun? Tuan-tuan tak apa ke saya cakap Pulau Pinang ni faham aku nah? Faham insyaAllah. Tidak faham. Ni Ustaz nak buka soalan ke ataupun untuk kita terus tutup kan macam mana buka? Boleh kalau ada soalan seminit dua kita soalan buka. Boleh tak apa, tak masalah. Hak saya tahu saya jawab lah. Okey, insyaAllah ada so ada apa-apa yang nak ni boleh lah tanya kepada Ustaz sama ada tu boleh tanya direct terus gunakan mikrofon, mic ataupun nak tulis ke Ustaz boleh. Ni kan boleh tengok kan? Boleh baca kat sini. Boleh kalau nak bagi hantar teks pun boleh. Kita bagi 1-2 minit ni untuk siapa nak tanya apa-apa soalan. Assalamualaikum Ustaz. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak tanya Ustaz, saya lama dah tak jumpa Ustaz punya live dekat, saya rasa dekat Majlis Ilmu Pulau Pinang ke? Sebab saya dah lama tak jumpa. Adakah Ustaz buat live dekat lain sekarang ke kawan Ustaz? Terima kasih. Live ni depa akan rakam saya masa saya tengah ceramah tu. Kemudian depa akan live tertunda biasanya. Maksudnya depa rakam hari ni. Esok depa buat live di page depa.
Biasanya kalau saya buat live tu di page Facebook saya sendirilah. Depa yang rakam ceramah tu depa akan buat live sendiri di page depa. Majlis Ilmu ada, di Ar-Rahman TV ada, di Abu Khadijah Studio ada, semualah yang depa akan buat rakaman tu. Dulu saya duk buat masa MCO tu. Tapi sekarang kan kuliah dah start dah di masjid, jadi tak buatlah online tu. Macam inilah, tentu ada AGO, ada persatuan yang minta kita anjurkan live. Saya buatlah live untuk depa lah. Biasanya waktu tak kacau kuliah. Waktu pagi, waktu duha ataupun waktu-waktu yang tak kacau orang lah, macam tu bahasa dia. Sebab saya ada follow Facebook Ustaz, sebab tengok lama dah tak ada live. Saya tengah kira dekat tempat lain ke. Dekat situ lah, dekat Ar-Rahman TV lah. Ar-Rahman TV tu. Okay, terima kasih Ustaz. InsyaAllah ada, nanti saya maklumkan dalam Facebook nanti insyaAllah. Okay, ada apa-apa lagi nak tanya soalan pada Ustaz? Okay, untuk pengetahuan Ustaz, kami ni Ustaz tahu kan, ini Persatuan Orang Cacat Pelantara Islam Malaysia. Kami ada di seluruh Malaysia lah. So yang untuk program kita ni kita akan bawa kepada seluruh Malaysia. Jadi cawangan kita di luar daripada Kuala Lumpur pun ada yang mendengarnya, dan kita juga buat live radio praktis. Radio praktis. Mana kita buat dengan radio sekali, radio pun radio praktis. Mana yang tak dapat join dengan ni, dengan Skype ni, mereka akan dengar melalui radio praktis. Okey. InsyaAllah. Tahniah lah. Atas usaha yang baik ni. So, ada apa soalan lagi daripada Ustaz? Okey. Kalau tak ada apa-apa soalan, so insyaAllah kita akan, so kita punya kelas ni kan setiap pada minggu kedua setiap bulan lah Ustaz, hari Jumaat. Lebih kurang pukul 9 suku atau 9 suku 9.30 lah kita akan mula insyaAllah. So pukul 9 kita akan buka sekalian. Bulan depan boleh 9.15 tak apa, sebab saya kuliah bawah dia dekat 9 suku tu kita ni ada pukul 9 kita akan mula buka dah kita punya sekalian ni. Dan terima kasih kepada Ustaz lah, saya bagi pihak Persatuan ucapkan terima kasih banyak-banyak pada Ustaz kerana dapat luangkan masa kepada kami lah, dan ramai ahli-ahli kami mula mengenali Ustaz lah. Sebenarnya ramai dah yang kenal Ustaz, walaupun kita tak buat melalui praktis. Ramai yang mengikuti Ustaz punya melalui YouTube, ada ramai yang kita ahli-ahli kita pun mengikuti Facebook, YouTube semua. Terima kasih, tahniah lah. Kita harap program kita ni akan berterusan lah dengan Ustaz insyaAllah. Boleh insyaAllah. Saya pun seronok juga bersama tuan-tuan. Terima kasih banyak lah. So saya sendiri untuk mengetahui nama saya ni, dia orang panggil Cikgu Mat lah. Nama saya Mat Rozi Hanafi, dan saya adalah merangkap pengurusi Biro Pendidikan dan Dakwah Persis, dan juga bendahari Persis lah, untuk mengetahui Ustaz lah. Baik. Cikgu lah, saya panggil cikgu lah senang. Tak kisahlah panggil. Ni satu. Walau jam nombor kami ucapkan terima kasih lah kepada Ustaz. So sebelum kita akhiri, mungkin kita jumpa Ustaz untuk baca doa sikit untuk akhiri program kita ni. Terima kasih. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Ya Allah, Tuhan kami, ya Allah, ampunlah dosa kami, ya Allah, berilah kekuatan pada kami, ya Allah, untuk harungi kesusahan dan nikmat yang Kau berikan pada kami, ya Allah. Ya Allah, ilhamkan kami supaya kami dapat bersyukur di atas nikmat yang Kau berikan pada kami, ya Allah, dan berilah kesabaran di atas semua ujian yang telah Kau limpahkan pada kami, ya Allah. Ya Allah, pelihara kami daripada fitnah akhir zaman, ya Allah. Pelihara anak, isteri, keturunan, zuriat kami daripada benda-benda yang maksiat dan dosa, ya Allah. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, berilah anak, zuriat, keturunan yang saleh dan salihah pada kami, ya Allah. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, Kau bantulah kami seperti mana Kau bantu Nabi dan para sahabat, ya Allah. Ya Allah, berilah ilmu yang bermanfaat pada kami, ya Allah. Bagilah kami tetap istiqamah untuk belajar ilmu agama setiap minggu, setiap bulan dan setiap hari, ya Allah. Tingkatkanlah amal-amal soleh kami, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah.
Baik, terima kasih kepada Ustaz, dan sebelum kita akhiri program kita pada hari ini, kita akhiri dengan bacaan Tasbih dan suratul Al-As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.